Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan tengok transformer. Jadi transformer ini sebenarnya apa? Transformer ini adalah satu alat untuk kita menaikkan voltage ataupun kita nak menurunkan voltage. Jadi transformer ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah transformer injak naik. Jadi transformer injak naik ini sebenarnya adalah untuk menaikkan voltan ataupun voltage dalam bahasa Inggeris. Manakala untuk transformer injak turun adalah untuk menurunkan voltage ataupun voltan. Jadi kalau awak tengok kat sini, contohnya kat sini, ini adalah satu contoh transformer. Kalau awak nak cas, kalau awak tengok pada soket, plug soket tu di rumah awak tu, itu adalah 240 volt. Jadi 240 volt kalau untuk pengetahuan awak. Jadi kalau untuk handphone awak, hanya memerlukan 12 volt sahaja. Dia tak boleh pakai 240 volt. Jadi macam mana kita nak turunkan 240 volt menjadi 12 volt? Jadi kita akan menggunakan transformer injak turun. Ini contoh. Ataupun kalau awak tengok untuk oven biasanya dia akan pakai 415 volt. Jadi daripada 240 volt nak naik daripada 415 volt, dia akan menggunakan transformer injak naik. Okey, itu fungsi asas kalau awak tahu untuk transformer. Jadi dalam transformer ini sebenarnya ada apa? Okey, ini contoh awak, cikgu tunjukkan awak. Cikgu ni. Ini adalah satu transformer. Kalau awak tengok kat sini, inilah transformer. Jadi kalau awak tengok transformer ini, dia ada gegelung. Awak nampak dia ada dua gegelung. Nampak dia ada gegelung primer, dia ada gegelung sekunder. Kemudian dekat sini dia ada antara gegelung primer dengan gegelung sekunder ini, dia ada teras besi berlamina. Berlamina ini apa? Berlamina ni maksudnya adalah berlapis-lapis. Nanti cikgu delete dulu yang ni. Berlamina ini adalah berlapis-lapis. Berlapis. Kalau awak tengok kat sini, nampak cikgu tak? Nampak? Kalau awak nampak lah ya. Okey, nampak tu? Nampak tu? Berlapis-lapis. Jadi dia buat daripada teras besi lembut. Nanti kita akan belajar mengapa dia guna teras besi lembut. Awak nampak? Boleh, Kamarul? Nampak? Okey. Okey, itulah teras besi lembut. Okey, kemudian kalau awak tengok kat sini, nampak? Okey, dia ada gulung. Okey. Dia mesti menggunakan bekalan arus ulang alik. Itu awak kena tahu. Jadi kat sini, kalau awak sambung kat sini, yang ni dia kena sambung arus ulang alik. Dia tak boleh pakai bateri. Mengapa kita pakai arus ulang alik? Nanti kita akan tengok. Okey. Kemudian, ini teras besi lembut. Ini adalah gegelung. Awak nampak ada dua gegelung. Okey, ini untuk sekunder ataupun output. Output ni apa benda yang kita nak. Okey, jadi nanti kita akan tengok konsep asas dia. Mengapa kita pakai teras besi lembut? Mengapa kita pakai arus ulang alik? Sekejap lagi. Stay tune. Jadi untuk membezakan injak naik ataupun injak turun adalah pertama awak tengok dia punya bilangan lilitan. Okey, N ini adalah number of turn dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau awak tengok untuk injak naik adalah bilangan number of turn untuk sekunder mesti lebih besar daripada bilangan lilitan untuk primer. Itu awak kena tahu. Okey, yang kedua adalah jadi bilangan lilitan akan mempengaruhi voltage. Jadi kalau bilangan untuk injak naik, voltage output mesti lebih besar daripada voltage primer. Okey, ini kalau injak naik. Kalau injak turun, sebaliknya. Bilangan lilitan untuk sekunder kurang daripada bilangan lilitan untuk primer. Kemudian, voltage sekunder kurang daripada voltage primer. Jadi daripada sini, awak akan dapat satu formula yang melibatkan transformer iaitu Vs per Vp sama dengan Ns per Np. V itu adalah voltage sekunder, Vp adalah voltage primer, Ns adalah voltage untuk sekunder, per dengan Np adalah bukan voltage, number of turn untuk primer. Okey, kita tengok cikgu nak cerita sikit macam mana transformer ini boleh berfungsi. Okey.
Pertama, awak mesti menggunakan arus ulang alik. Mesti menggunakan arus ulang alik. Jadi arus ulang alik ni cikgu akan buat dua color supaya awak nampak. Okey, kita tengok dia akan ada yang ni hijau. Hijau ni maksudnya positif. Positif maksudnya arus dari sini pergi sini, dia pergi kat belakang, dia pusing macam tu. Okey, ini untuk arus ulang alik yang positif. Jadi arus dari macam ni, dia pusing kat belakang tu, dia jadi macam ni. Okey. Lepas tu dia pusing sini. Okey, nampak? Dah jelas? Yang positif. Okey, keluarkan tangan kanan awak. Kita nak tengok kekutuban. Okey, guna genggaman tangan kanan. Sekejap Cikgu nak ambil itu marker pen cikgu. Okey. Keluarkan genggaman tangan kanan. Okey dah. Cikgu tunjuk Ini tangan kanan cikgu. Apa benda yang awak kena buat ialah awak buat macam nanti. Okey, yang ni awak buat macam ni. Okey, awak buat arah arus. Buat sekarang. Macam ni. Tangan kanan buat macam ni. Okey, gunalah pen merah ke pen biru, tak kisah. Janji cikgu nampak anak panah dia. Okey, dapat? Okey, kalau dah cakap tahu cikgu dah Okey, dah. Okey. Dah ke belum? Amir dah, Amir? Okey. Yang ini akan jadi utara. Awak boleh macam ni. Utara. Yang ini akan jadi selatan. Buat macam ni. Yang ini akan jadi utara. Yang ini akan jadi selatan. Okey, dah. Okey. Buat sama-sama. Sekarang ni kita nak tengok kekutuban. Okey. Kemudian, kuku awak ni, dia mesti menghadap mata. Yang ni, mesti menghadap mata. Jadi, ada dua keadaan. Sama ada awak macam ni ataupun macam ni. Dia tak boleh macam ni. Kuku tak boleh keluar. Kuku ni kena hadap mata. Jadi, dekat sini, macam mana cikgu nak tahu kekutuban? Okey, jadi kat sini. Okey. Macam mana cikgu nak tahu utara ataupun selatan? Okey, jadi bila yang ni awak tengok mata awak nampak aruskan daripada kiri ke kanan, awak nampak yang atas ini adalah utara. Jadi ini utara, ini adalah selatan. Okey, dapat? Awak tengok yang anak panah ni, yang panah-panah pada tu dia menunjukkan dia arah daripada kiri ke kanan. Jadi atas adalah utara, bawah adalah selatan. Macam ni Yang kuku ni kena hadap mata macam ni. Tak boleh macam ni. Salah. Dia mesti macam tu. Dapat? Yang ni, yang kuku arah ni sama dengan arah dekat sini. Ni. Okey, boleh? Ini dia guna genggaman tangan kanan. Jadi atas tu utara, bawah tu selatan. Okey, dapat Abin? Okey, dapat yang kuku ni apa yang cikgu bulat? Yang cikgu bulatkan. Jadi, cikgu padam balik. Okey, awak dah tahu atas itu utara. Dia padam semua pula Jadi dia macam ni. Okey. Atas itu utara, bawah itu selatan. Jadi macam mana medan magnet dia? Okey, dia panggil flux magnet. Dia tak sebut medan magnet lah. Jadi dia punya ni adalah macam ni. Okey. Jadi ini adalah utara. Dia mesti utara mesti keluar, selatan mesti masuk. Okey, jadi itulah ini dia panggil sebagai flux magnet. Flux magnet dengan medan magnet itu sama. Okey, itu yang positif. Okey, sekarang kita tengok negatif. Negatif ni daripada mana? Cikgu tukar color pula Negatif ni daripada bawah. Macam tu. Okey, negatif daripada bawah. Jadi dia akan pergi mana? Dia akan pergi sini, dia pergi sana, pusing macam ni, pusing macam ni, pusing macam ni. Dia pusing macam ni. Jadi, awak nampak tak ni? Jadi, arah je jadi macam tu. Yang warna coklat tu. Nampak? Warna coklat tu Jadi, sekarang ini, macam mana kita nak tahu kekutuban? Jadi, kekutuban dia ke sana. Jadi, awak tengok anak sekarang ni, yang ni, dia jadi macam tu. Dia jadi macam dia.
Jadi atas itu selatan, kuku yang ni kena tengok mata. Tak boleh macam ni. Dia macam ni. Dia sama ada macam ni ataupun macam ni. Jadi dia macam KO ke bawah macam tu. Jadi yang atas ni adalah selatan, bawah itu adalah utara. Sini selatan, sini utara. Okey, awak nampak? Nampak tak? Dapat tak ni? Cikgu dapat cikgu? Okey, dapat Kekutuban dia. Jadi, macam mana bentuk arah flux magnet? Bentuk sama. Bentuk dia macam mana? Sama sahaja macam tu. Dia bulat, dia naik atas macam tu. Cumanya, awak kena ingat, flux magnet mesti keluar daripada utara. Jadi, dia keluar daripada utara, dia akan masuk ke selatan. Itu awak kena tahu. Jadi, kat sini, okay, nombor 1 awak sudah faham. Okay, nombor 2. Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah magnet dan arah. Awak nampak arahan. Tadi bermula utara atas. Sekarang bila yang kedua, yang negatif tu, utara sudah menjadi belah bawah. Jadi nampak. Jadi medan magnet ataupun flux magnet dekat sini sudah berubah. Okey, itu nombor 2. Okey, nombor 3, apa akan jadi ialah, nampak ni. Jadi, macam mana flux magnet ni daripada primer, ini primer. Ini sekunder. Saya salah eja ni. Cuba dah boleh. Sekunder. Okey. Macam mana daripada primer nak pindah jadi sekunder? Macam mana flux magnet tu boleh pindah? Dengan menggunakan teras besi lembut. Jadi yang ni adalah teras besi lembut. Jadi teras besi lembut ini yang cuba memaut. Memaut tu maksudnya dibawa daripada flux magnet primer ke flux magnet sekunder. Okey, boleh faham. Okey. Kemudian apa akan jadi kat sini? Nombor 4. Nombor 4 ialah gegelung. Awak belajar kan gegelung? Mana cikgu punya alat? Okey, contoh ni gegelung. Konsep dia sama. Okey, nak faham supaya awak faham. Okey. Lilit. Okey, ini adalah gegelung. Okey, ini gegelung. Nampak gegelung? Okey, sekarang ni dalam ni magnet kekal. Magnet kekal juga menghasilkan flux magnet. Jadi apa yang kaji? Kalau gegelung ini potong flux magnet, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan EMF. Jadi terhasillah EMF. Jadi kat sini terhasillah EMF. Awak dah belajar dulu lepas. Aku dah ajar awak. EMF, jadi terhasillah EMF, akan terhasil apa? Akan terhasillah voltan akibat daripada pemotongan flux magnet yang berubah-ubah. Apa maksud flux magnet yang berubah? Maksudnya, kalau awak tengok yang hijau tu apa? Hijau tu daripada utara, daripada atas ke bawah. Yang tu. Nampak? Yang hijau. Yang oren tu, ada ke oren yang macam coklat tu daripada bawah ke atas. Jadi nampak? Jadi medan magnet sekarang sudah berubah-ubah. Jadi bila berubah-ubah menghasilkan EMF. Jadi bila menghasilkan EMF akan menghasilkan voltan yang berubah-ubah pada gegelung sekunder. Inilah konsep bagaimana transformer itu boleh berfungsi. Okey. Jadi kita tengok latihan supaya kita nampak jelas lagi. Okey, soalan nombor 1. Ini adalah senang saja untuk transformer. Satu sahaja formula. Formulanya ada dua sebenarnya. Jadi formula yang kita tengok yang ni, formulanya adalah Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Okey. Kita tengok sama-sama Voltan bekalan kuasa AU. AU tu maksudnya transformer kena guna arus ulang-alik. Okey. Ialah 12 volt. Jadi kita buatlah yang kita baca dulu, betul baru kita keluarkan dia punya kuantiti fizik. Dan bilangan elektron sekunder adalah
200 lilitan. Hitungkan bilangan lilitan primer yang menghasilkan 60 volt merentas gegelung sekunder. Jadi, awak tahu ini adalah VP, primer, yang mula-mula tu. Yang input. Bilangan lilitan gegelung sekunder adalah 200 lilitan. Jadi, ini adalah NS. Okey. Hitungkan bilangan lilitan gegelung primer. Maksudnya kat sini dia nak cari NP. Yang menghasilkan 60 volt. 60 volt ini adalah Vs. Jadi just guna formula yang tunjuk tadi. Jadi apakah formulanya? Simple saja. Itu Vs sama dengan Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Okey, dapat Jadi Vs berapa? Vs kita kat sini kita nak cari apa? Hitungkan bilangan lilitan gegelung Np. Jadi apa yang nak tu awak bulatkan. Jadi kat sini tujuan kita nak cari Np. Bulatkan supaya kita tahu itu benda yang kita cari. Okey, isi je lah. Jadi 60 bahagi dengan 12 sama dengan 200 bahagi dengan NP. Cuba buat sekarang berapa NP? Cikgu nak NP. NP ni berapa? Nanti cikgu sebut nama seorang. Okey, dapat. NP tu berapa? Okey. Hana, NP berapa Hana? N tu bilangan lilitan untuk primer. Bagus Hana. Okey, jadi 40. Jadi apa unit dia? Bilangan lilitan tak ada unit. Ataupun kalau awak buat 40 lilitan. Kalau nak buat unitnya lah. Jadi 40 lilitan tu masukkan kat sini lah. Kat sini primer ni. Awak nampak kat sini primer ni. Kat sini maksudnya. Bila dadu punya ni adalah 40 lilit. 40 lilitan. Jadi gegelung ni banyak lilitan lah. Okey, dapat ini adalah konsep asas transformer. Okey. Kita tengok yang kedua. Cikgu padam balik. Okey, dapat Okey, yang kedua. Okey. 15 volt awak baca semua dulu. Baru keluarkan kuantiti fizik supaya awak nampak 15 volt dihasilkan berorientasi gegelung sekunder yang mempunyai 50 lilitan. Sekiranya bilangan lilitan golongan berlima adalah 750 lilitan. Hitungkan voltan yang dibekalkan kuasa arus ulang alik. Jadi 15 lilitan 15 volt dihasilkan melalui gegelungan sekunder. Jadi kat sini ini adalah Vs sebab gegelung sekunder. Vs yang mempunyai 50 lilitan. Jadi awak tahu ini adalah Ns. Sekiranya bilangan gegelung primer 750 lilitan, jadi ini adalah Np. Hitung voltan yang dibekalkan, jadi dia nak Vp. Ini adalah Vp. Okey, jadi apa formula dia? Tulis formula dulu. Formulanya adalah Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Kita nak apa? Nak yang apa tu kita kena bulatkan. Kita nak Vp. Jadi Vp tu kita bulatkan supaya kita nampak benda yang kita nak tu. Jadi Vs berapa? Isi je lah. Jadi Vs adalah 15 bahagi Vp. Ns berapa? Ns adalah 50 bagi dengan Np adalah 750. Okey, cuba buat sekarang. Vp berapa? Cikgu nak Vp. Oh, bagus. Amin. Bagus. Jadi, 225 volt. Okey. Bagus. Jadi, itulah saja untuk menggunakan transformer. Okey. Kita tengok kecekapan transformer.
Okey. Jadi untuk kecekapan transformer adalah, okey, ini adalah formula untuk kecekapan transformer ataupun new simbolnya adalah P ni power, power. P ni power. Power ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu adalah kuasa. Okey. Kuasa dalam bahasa Melayu. Jadi kuasa output tu sebenarnya pada sekunder lah. Bahagi dengan kuasa input untuk primer. Apa formula kuasa? Power. Formula power adalah P power sama dengan VI. V itu voltan, I itu adalah arus. Kecekapan paling bagus 100%. Yang ini dipanggil sebagai transformer unggul. Maksudnya kat sini 100%. Itu paling bagus lah. Jadi kita akan tengok nanti kalau untuk kecekapan nanti kalau awak tengok P output macam ni, jadi awak boleh keluarkan kat sini. Jadi untuk transformer unggul, awak akan dapat VP, IP sama dengan VS, IS. Kita akan tengok soalan supaya kita akan lebih faham. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Okey. Nombor 1. Hitung kecekapan transformer. Okey. Jadi apa formula kecekapan? Okey, new sama dengan P output sama dengan power input darab dengan 100%. Jadi tugas awak kat sini ialah awak mesti mengira power output. Macam mana kira power output? Kita kira sama-sama. Okey, jadi power output kena guna VI. Jadi kat mana output? Jadi output dekat sini. Ini adalah output. Jadi kena pakai S, kena pakai S. S tu maksudnya sekunder. Sekunder. P ni adalah primer. Dia ada sekunder, dia ada primer. Cikgu, macam mana cikgu tahu primer sekunder? Tengok dekat sini. Dia tahu. Yang disambung tu, itu adalah primer. Jadi VS berapa? VS 24 lah. 24. Tengok unit tahu dah ya. 24. IS 0.45. Okey. Jadi kat sini awak akan dapat power outputnya berapa? Awak akan dapat 10.8 watt. Okey. 10.8 watt. Itu baru P output. Nak dapat P input macam mana? Sama juga. P input sama juga. Tapi kena pakai primer. Jadi primer kena pakai VP IP. Okey, VP IP. Jadi VP berapa? VP yang ni. 12 volt. Jadi 12 IP 1.5. Jadi kat sini awak akan dapat berapa? Awak kira-kira awak akan dapat 18 watt. Okey. Dah dapat dah. 18 watt untuk input, 10.8 untuk output. Jadi, tulis balik formula je Cik Padam. Besar. Okey, jadi tulis balik kat sini. Okey. Pilih warna hijau lah. Jadi, kat sini ya. Jadi, kecekapan sama dengan power output berapa? 10.8. P input 18. Kemudian darab dengan 100%. Jadi berapa jawapannya? Jadi jawapannya adalah 60%. Jadi dapatlah. Jadi cekapan untuk transformer adalah 60%. Okey, boleh? Boleh Azim? Boleh faham Azim? Okey, boleh Okey. Jadi ini soalan nombor 1.
Okey, okey. Soalan nombor 2 pun sama. Okey, cuma nombor 2 ni mudah lagi lah. Sebab apa? Dia kata, padam dulu sebelum cikgu padam dulu. Okey, okey. Jadi, untuk transformer ni adalah transformer unggul. Okey, transformer unggul ni maksudnya apa? Maksudnya kecekapannya adalah 100 apa? 100%. Jadi, kalau transformer unggul ni senang saja 100%. Kalau awak nak buat tak hafal formula pun tulis NP P output bahagi dengan P input darab dengan 100%. Jadi kat sini unggul kan? Jadi unggul, okey, mudah saja ya. Jadi cikgu rasa darab dengan 100%. Okey, dapat. Okey, kemudian sekejap ya. Macam mana kita nak buat? Jadi, okey, awak tahu ini 100%. Okey. Jadi P output berapa? P output awak tahu formulanya apa? Vs Is. Ingat, output mesti berada pada sekunda. Itu awak kena tahu. Jadi ini adalah primer. Primer itu adalah input. Okey, itu adalah input. Jadi cikgu pakai pen merah. Jadi Vp IP. Ni 100% ni awak boleh potong lah kan. Kiri kanan awak belajar mat kan. Awak potong. Jadi akan dapat macam mana? Jadi kat sini kita nak cari apa? Kita nak cari IS. Yang nak tu awak bulatkan. Jadi yang ni naik ke atas lah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi VP IP sama dengan VS IS. Sampai sini awak faham tak? Okey, boleh faham Adila boleh faham Aida? Sampai sini. Okey. Sekarang kita nak cari IS. Bulatkan. Nanti awak keliru pula. Bulatkan IS tu. Bulatkan IS tu. Jadi awak isi je lah ya. Jadi isi. Okey, VP berapa? VP ni 12. Jadi VP adalah 12. IP 1.5. Okey, VS 24 ni. Okey, 24. Kemudian IS. Cikgu nak cari IS. Tak apa. Tak salah pun awak bulatkan. Berapa IS sekarang awak dapat? Bagus Aisyah. Jadi, bagus Amin. Jadi, IS adalah 0.75 ampere. Jadi, dapatlah. Ingat, sebab itu cakap, kalau fisik cikgu, awak jangan ponteng. Okey? Betul tak? Jangan ponteng. Ngantuk macam mana pun, tengok muka cikgu, insyaAllah muka ada nol ni. Datang. Datang kelas cikgu. Okey? Datang. Bab memang lepas ni adalah bab elektronik. Itu bab yang sukar juga. Cikgu kena bajar awak. Cikgu tak boleh. Dia buat elektronik, awak buat buku scrap tak boleh. Hancur awak nanti. Cikgu kena ajar detail. Okey? Boleh So, jangan skip kelas cikgu. Ahad ni kita ada kelas. Sama juga datang. Sebab awak tengok macam ni. Dia tak susah. Tapi bila ada cikgu, benda tu jadi mudah. Tapi kalau tak ada cikgu, nak terangkan, jadi susah. Okey, boleh? Okey, nombor 3. Seorang pelajar membina transformer seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan. Dia mendapati mentol tidak menyala. Mentol tak menyala kat sini. Okey. Mentol tak menyala. Mengapa? Yang pertama, awak tengok kat sini. Dia pakai bateri. Bila pakai bateri, dia menggunakan apa? Arus. Bagus. Bagus Alik. Dia menggunakan arus terus. Nampak? Dia akan terus. Dia satu arah je. Dia pusing terus. Jadi, dia satu menggunakan bateri ataupun bateri. Bila menggunakan bateri, dia menggunakan arus terus. Bila arus terus, alirannya adalah satu arah saja. Dia pusing bawah. Jika pakai hijau supaya awak nampak. Bawah macam ni, dia pergi atas macam tu. Dia naik atas macam tu. Jadi, nampak?
Okey, dapat dah ni. Jadi macam mana utara, mana selatan. Guna gambar ni tengah ni. Jadi nampak dia arus tu dia daripada kanan ke kiri. Jadi dia jadi macam ni. Jadi KO. Dia jadi macam ni. Jadi KO. Yang bawah selatan, atas utara. Ya, ini ada mata macam tu. Okey. Jadi bawah ni utara, atas selatan. Dapat tak? Betul lah kan? Betul lah. Atas atas selatan, bawah utara, betul. Jadi medan magnet ni macam mana? Medan magnet bulat. Macam tu. Tapi satu arah saja. Jadi nombor 2 menghasilkan flux magnet satu arah sahaja. Sebab satu arah je. Utara bawah, selatan bawah. Jadi nombor 3 apa akan jadi ialah tiada flux magnet yang berubah arah. Berubah arah. Berubah arah macam mana? Tadi awak kan cikgu tengok yang mula-mula tadi cikgu ajar. Mana cikgu ajar tadi? Ni. Nampak? Ini kan berubah arah. Yang ni. Nampak? Satu sekejap ke bawah. Ni. Yang cikgu bulat tu. Satu yang bulat yang ni. Satu bawah, satu arah. Jadi, dua arah ni baru menghasilkan voltan berubah. Baru menghasilkan EMF. Sekarang ni, disebabkan hanya satu sahaja, apa akan jadi? Nombor 4. Okey, nombor 4. Tiada EMF. Baik. Tiada EMF. Kemudian nombor 5. Tiada voltan teraruh. Teraruh. 5 poin ni. 5 poin. Jadi inilah mengapa transformer tidak boleh menggunakan arus terus direct current. Must using the alternating current supaya apa yang cikgu cerita itu berlaku. Okey, boleh? Jelas? Jadi cikgu cerita lagi agak laju sikit. Okey, pertama ini adalah macam mana kita nak meningkatkan kecekapan transformer. Okey. Cikgu nak boleh kita nak habiskan hari ini transformer supaya minggu depan Ahad ke Sabtu nanti cikgu tengok jadual kita akan masuk bab baru iaitu elektronik. Itu adalah bab terakhir yang cikgu ajar. Sebelum bab 6 dan 7 itu awak belajar secara kendiri. Okey, rintangan gegelung. Okey, cikgu ajar Awak nampak ni. Gegelung ni mana tunjuk ni. Gegelung ini yang pertama dia akan satu dia buat pada wayar yang panjang. Okey, wayar yang panjang. Bila wayar panjang rintangan tinggi. Jadi gegelung ni akan memanas. Jadi macam mana kita nak pakai wayar yang gegelung ni buat daripada wayar. So macam mana kita nak pakai wayar ni mesti pakai rintangan yang kurang. Jadi antara wayar yang rintangannya kurang adalah wayar kuprum. Nampak ni, ni wayar kuprum dan dia punya diameternya mestilah tebal supaya rintangannya adalah rendah. Okey, boleh faham? Itu kedua. Yang kedua adalah teras besi lembut. Okey, awak tahu bahawa hysteresis ini, kalau awak tahu nampak cerita tadi Mana yang cerita? Awak nampak? Okey, mengapa kita guna teras besi lembut? Yang ni. Mana ni. Okey, ni. Yang ni adalah teras besi lembut kerana awak tahu. Proses untuk kan awak tahu, flux magnet ni dia nak pindah daripada primer ke sekunder, dia nak pindah. Bila nak pindah, dia akan mengalami kehilangan tenaga. Jadi kalau kita tengok ini ada panggil sebagai proses hysteresis. Jadi yang pertama, teras besi lembut dia akan dimagnetkan, akan dinyah magnetkan secara berterusan. Jadi tenaga itu bila sekejap utara, sekejap selatan, sekejap utara, sekejap selatan, sekejap selatan utara, dia akan menghasilkan tenaga akan hilang. Sebab keketuban sentiasa berubah. Jadi kita pakai teras besi lembut supaya apa? Pertama, teras besi lembut ini senang dimagnetkan. Just ada flux magnet dah terus jadi magnet. Jadi kita pakai teras besi lembut. Teras besi lembut ni apa? Maksudnya besi
kita campur dengan 5% karbon. Jadi dia akan jadi teras besi lembut. Okey, yang ketiga adalah kebocoran flux magnet. Kebocoran flux magnet ni kalau awak tahu, okey, ini magnet ni yang dihasilkan sini sepatutnya akan kita nak dia pada sekunder macam ni. Kita nak daripada primer ni akan sekunder semua. Tetapi dia keluar kat sini. Awak nampak tak? Dia sepatutnya daripada ni, dia akan semua bagi sekunder. Tapi nampak dia akan keluar kat sana, keluar kat atas, keluar kat bawah. Jadi macam mana? Jadi ini tak boleh, ini tak berkesan sebab jadi gegelung gegelung macam mana kita buat ni? Gegelung sekunder dililit. Maksudnya ini primer, ini dia akan lilit macam tu. Primer, ni sekunder dia akan lilit. Dia akan rapat supaya tidak ada kebocoran flux magnet. Kalau macam ni, mesti keluar kat sana ada, keluar kat atas ada, bawah ada. Ini tak. Efisiensinya sangat rendah. Ini je nak demo sahaja. Okey, arus pusar. Awak tahu bahawa sepatutnya arus mesti terhasil pada gegelung sekunder kat sini. Ni. Saya tunjuk ni. Mesti kat sini. Okey. Ataupun voltan mesti arus mesti terhasil pada gegelung sekunder. Tetapi arus juga terhasil dalam teras besi lembut ni. Kita tak nak ni teras besi lembut. Arus ini dipanggil sebagai arus pusar. Kita tak nak. Jadi macam mana kita nak kurangkan dia? Jadi kita kena pakai teras besi yang berlapis-lapis. Awak nampak tak ni? Supaya arus yang terhasil ni ataupun arus pusar ni kita tak nak lah. Kita nak arus mesti kat sini. Pada gegelung sekunder. Itulah saja contoh bagaimana kita nak meningkatkan kecekapan. Okey, boleh Cikgu ajar agak laju. Tapi cikgu rasa boleh. Jangan lupa subscribe cikgu punya channel YouTube. Okey guys. Okey, ini adalah contoh transformer injak turun. Awak tengoklah. Injak turun ni daripada 240 volt. Kita nak turun. Okey, ini adalah injak naik. Okey, cikgu rasa benda simple saja. Awak boleh baca. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Penghantaran tenaga dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, jana kuasa. Jadi kalau korang tengok, nanti kita akan tengok mengapa kita daripada stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa ini adalah kita cuba menghasilkan 220 kilovolt. Apa maksud 20 kilo? Kilo ni maksudnya 20,000 lah. 20 volt. Tak cukup lagi. Kita naikkan dia menjadi 275 kilovolt. Jadi 275 kilovolt ini, kilo ni berapa? Macam mana kita naikkan daripada 20,000 menjadi 275 dengan menggunakan injak transformer injak naik. Okey. Kemudian kita cuba akan kita agihkan. Bila kita agihkan dia, kita tak boleh guna 270. Kalau awak tengok dekat KL ni banyak kan. Benda ni macam pencawang kat kawasan kilang mesti banyak. Okey, kita masuk kat sini. Kalau awak tengok ni pengagihan elektrik. Pengagihan elektrik ni maksudnya kat situ ada kawasan kilang, ada kawasan rumah, ada kawasan office. Itu tak kita kena turunkan lagi. Jadi kat situ kita akan pakai hanya perlukan 132 volt. Yang ini nak turun daripada 275 kilovolt turun jadi 130 volt, kita pakai transformer injak turun. Kat sini kita agih-agih lah. Contohnya kilang pun sama. Kita turun lagi 333 kilovolt. Tengok kilang. Kalau kilang 11 kilovolt. Kilang ini office kot. Ini office. Ini office. Tapi kalau kilang daripada tadi kita naikkan balik semula menjadi 33 kilovolt ataupun kalau rumah hanya 230 volt sahaja. Jadi itulah fungsi transformer. Okey. Mesti awak akan nanti kita akan tengok. Jadi yang merah itu adalah transformer injak naik. Jadi yang bawah itu adalah transformer injak turun. Jadi kebanyakan kita akan guna ada berapa transformer? 1, 2, 3, 4. Kebanyakan kita akan buat transformer injak turun. Hanya daripada transformer injak naik. Okey, boleh? Jelas? Jadi cikgu rasa itu saja untuk